Buletin Didik 31 Mac bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gerakan massa Terima Kasih Cikgu yang dilancarkan sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-51 perlu menjadi landasan untuk mengingatkan guru mengenai etika, integriti dan profesionalisme dalam profesyen mereka. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin, golongan pendidik harus sentiasa menyedari profesyen mereka amat dihormati dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Dengan memastikan segala tindak tanduk, tingkah laku dan pendekatan yang diambil itu adalah satu pendekatan yang penuh beretika, berdasarkan etika perguruan dan juga terus mempertahankan integriti perguruan itu sendiri. Jadi ini amat penting kerana masyarakat memandang tinggi kepada profesi ini dan ini mesti terus dikekalkan dan guru perlu membina jati diri untuk terus menjadi satu kelompok dalam masyarakat yang dilihat sebagai bukan sahaja yang berilmu tetapi terus mempertahankan etika perguruan dan juga integriti profesyen itu sendiri. Beliau melancarkan gerakan massa Terima Kasih Cikgu di Kuala Terengganu malam semalam. Jelas beliau, gerakan yang mula diperkenalkan pada 2018 itu adalah sebahagian pendekatan untuk membawa masyarakat bersama-sama menginsafi segala pengorbanan, jasa dan ilmu yang dicurahkan oleh guru kepada anak didik mereka. Pada majlis sama, Dato' Dr. Razi turut mengumumkan tema sambutan Hari Guru tahun ini adalah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Dalam perkembangan lain, Dato' Dr. Razi berkata, selain penyediaan lokar di sekolah rendah, kementerian juga sedang memperincikan untuk menghadkan jumlah mata pelajaran bagi mengurangkan buku yang perlu dibawa oleh murid. Tambah beliau, jumlah mata pelajaran adalah 7 ketetapan diperincikan Kementerian Pendidikan KPM yang bakal dilaksanakan bagi menangani isu beg berat dihadapi murid. Pasukan Sabah mengungguli pertandingan bahas guru Piala Pusingan Yayasan Guru Malaysia Berhad YGMB Peringkat Kebangsaan 2022. Negeri di bawah bayu itu dinobatkan sebagai juara selepas mengalahkan pasukan dari negeri Kelantan. Dalam pertandingan yang berlangsung pada Selasa lalu, kedua-dua kumpulan ini membahaskan tajuk Generasi Alfa umpama tikus jatuh ke beras. Sabah mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan pasukan Selangor pada peringkat separuh akhir. Lebih membanggakan, wakil negeri Sabah, Kamarudin Ismail dari SMK Desa Kencana, Lahad Datu, turut dinobatkan sebagai pembahas terbaik sekaligus menerima hadiah wang tunai RM500. Kumpulan dari negeri itu turut dianggotai oleh Abdul Wahab Abdul Hamid, Muhammad Rezwan Abdul Majid dan Nirwana Sudirman. Mereka menerima piala pusingan, wang tunai RM5,000 beserta sijil. Terpaksa berpuas hati di tempat kedua, kumpulan dari Kelantan diwakili oleh Nurul Nadia Cik Rahim, Kang Tek Siu, Awanis Muhammad dan Ghazali Mat Zaid menerima wang tunai RM4,000. Tempat ketiga dimenangi Selangor yang menewaskan Putrajaya pada perbahasan tempat ketiga dan keempat yang membahaskan tajuk Inovasi Pendidikan Polemik Guru di Luar Bandar. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin pada Majlis Pelancaran Gerakan Massa Terima Kasih Cikgu 2022 semalam. Kementerian Pendidikan KPM mensasarkan 70% kanak-kanak lengkap 2 dos vaksin COVID-19 menerusi pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS hujung April depan. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin berkata, ia bukan sahaja dapat melancarkan sesi pembelajaran dan pengajaran PDP secara bersemuka sekaligus mengelak daripada pelajar berasa ketakutan untuk ke sekolah. Kalau boleh by April, by May ni kita boleh melepasi 70-80% mudah-mudahan lah. Kalau boleh 100%, bukan 70%. We must make sure all our young students must be vaccinated. Beliau ditemui selepas sesi ucapan di Sidang Kemuncak Pendidikan dan Pembelajaran Malaysia 2022 di Ibu Negara siang tadi. Setakat 28 Mac, kadar vaksinasi untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun baru mencapai 40%. Tambahnya, meskipun pelajar akan dibenarkan kembali ke kawasan sekolah tanpa mengira sama ada mereka divaksinasi atau tidak, KPM berharap ibu bapa yang tidak divaksin akan membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan dos yang diperlukan secepat mungkin.
PKIDS dilancarkan 3 Februari lalu dengan kerajaan menetapkan masa selama 8 minggu antara dos pertama dan kedua. Sementara itu, hanya 12.2% atau 21,822 kanak-kanak di Terengganu telah menerima vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS. Menteri Besarnya, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata, ia sekaligus menjadikan kadar suntikan negeri itu sebagai yang kedua tercorot di Malaysia. Respon daripada ibu bapa itu macam-macam. Ada yang kata tunggu dan lihat, ada yang kata mereka rasa ada takut sesuatu berlaku pada anak-anak mereka. Tapi saya rasa sama juga dengan kes-kes vaksinasi yang lain-lain, BCG dan sebagainya. Itu bukan perkara baru, dah puluhan tahun perkara itu dah dilaksanakan. Jadi tak ada pula timbul apa-apa masalah yang besar. Jadi kenapa berbeza pada kali ini? Justru, beliau berharap ibu bapa di negeri itu dapat segera membawa anak masing-masing menerima suntikan vaksin COVID-19. 178,700 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun di Terengganu layak menerima vaksin itu. 4 negeri lain yang turut mencatatkan peratusan terendah bagi PKIDS adalah Kelantan dengan hanya 9.8%, Sabah 23.3%, diikuti Kedah 23.5% dan Perlis 25.3%. Orang ramai diingatkan tidak lalai dan mengamalkan kawalan kendiri meskipun negara bakal memasuki fasa peralihan ke endemik bermula esok. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, orang ramai perlu memakai pelitup muka serta mengamalkan TRIS iaitu uji, lapor, asing, maklum dan dapatkan rawatan untuk mencegah dan mengawal penularan COVID-19. Tambah beliau dalam ciapan di Twitter, walaupun kadar kebolehjangkitan RT kebangsaan sudah menurun kepada 0.88 dan sistem kesihatan awam masih cukup kapasiti, kawalan terhadap penularan tidak harus dibiarkan lemah. Sehubungan itu, individu yang belum menerima vaksin termasuk kanak-kanak diingatkan untuk menerima vaksin COVID-19 bagi memastikan mereka dilindungi. Sektor pendidikan antara sektor yang mengalami pelbagai cabaran. Bukan sahaja perubahan pendigitalan, malah wabak pandemik COVID-19 yang menguji warga pendidik. Sidang Kemuncak Pendidikan dan Pembelajaran Malaysia 2022 menjadi medan perbincangan dan pertukaran pendapat sesama warga pendidik. Bertemakan Revitalizing Education Today to Fill the Employment Needs of Tomorrow. Sidang kemuncak yang diadakan di Ibu Negara itu merupakan acara tahunan atau perhimpunan ahli pendidikan, pembuat dasar, ketua industri dan pihak yang berkepentingan dalam bidang pendidikan. Ia juga adalah platform perbincangan ke arah mengubah pendidikan Malaysia kepada satu kualiti bertaraf dunia dalam memastikan pelajar setanding dengan keperluan industri revolusi 4.0. Sidang yang dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan 2, Datuk Muhammad Al-Amin itu turut menyentuh isu kebolehpasaran graduan dan penyediaan generasi muda di tempat kerja. Ia merangkumi pembangunan kemahiran yang diperlukan seperti daya tahan, dinamisme, kepimpinan, kognitif dan sebagainya. Hampir 2 tahun perubahan sistem pendidikan yang konvensional secara bersemuka kepada pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Pelbagai kajian dan penyelidikan dilakukan bagi menambah baik pelaksanaannya kepada murid. Vini Balakrishnan, guru Kolej Vokasional Keningau, Sabah, antara yang melakukan kajian maklum balas guru dan pelajar. Malah penyelidikannya itu turut dibentangkan di Kongres Pendidikan Antarabangsa. Hasil kajian Vini pada tahun 2021 dibentangkan secara atas talian di International Science, Culture and Education Congress di Azerbaijan pada 27 Mac lalu.
Melalui kajian terbabit, Vini membentangkan inisiatif untuk menjadikan PDPR secara efektif. Dapatan kajian menunjukkan keseimbangan antara pembelajaran sinkronus dan asinkronus serta tahap kesihatan sosio-emosi pelajar dan guru yang perlu diberi perhatian dari semasa ke semasa. Harapan Vini agar penyelidikannya itu dapat memberi manfaat kepada guru dan pelajar. Pelbagai inisiatif dilaksanakan dalam membantu menangani cabaran pembelajaran murid. Perkembangan teknologi dan era baru pendidikan membuka lebih ruang untuk pengintegrasian pelbagai aplikasi dalam memperkasa sistem pembelajaran. Yayasan TM antara yang turut memperkasa aplikasi pembelajaran digital serta menjadikannya lebih menyeronokkan dan interaktif. Aplikasi pembelajaran digital Sekolah Enuma diperkenalkan dengan kerjasama Teach for Malaysia. Aplikasi ini memudahkan pembelajaran bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan matematik khususnya kepada murid sekolah rendah. Melalui kerjasama ini, YTM menaja ujian lapangan versi setempat aplikasi kepada 600 pelajar dalam pelbagai komuniti di Sarawak, Sabah dan Kuala Lumpur bermula 28 Mac. Majlis pelancarannya berlangsung siang tadi dirasmikan Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Najib Abdul Rahman. Kandungan aplikasi ini dibangunkan pakar pendidikan global dan tempatan sejajar dengan kurikulum KPM. Aplikasi ini turut dilengkapi sistem pengurusan pembelajaran LMS berasaskan laman web yang membolehkan guru dan pentadbir mengurus dan menjejak prestasi dan kemajuan pelajar. Lebih menarik, ia tidak memerlukan sambungan internet sebaik sahaja ia dimuat turun, sekaligus sesuai digunakan di lokasi yang memiliki sambungan internet terhad. Bersua kembali. Usaha selama 2 bulan oleh sekumpulan belia dari Kampung Tok Dir, Kuala Terengganu membuahkan hasil apabila berjaya menerbangkan wau naga sepanjang 80 meter dipercayai antara yang terpanjang pernah dihasilkan di negara ini. Sebelum ini, beberapa percubaan menerbangkan wau itu oleh beberapa pihak lain menemui kegagalan. Menurut Abdul Halim Abdullah, 15 tenaga kerja diperlukan bagi membina wau itu, manakala 10 orang untuk menerbangkannya. Jelasnya, wau naga menjadi pilihan ekoran keunikan rekaannya berbanding wau tradisional lain. Badan wau naga dibuat menggunakan gentian dan kertas, manakala kerangka kepalanya pula diperbuat daripada buluh. Mencecah kos RM2,000, cabaran membina wau itu terletak pada ketepatan ukuran serta teknik sambungan antara bahagian wau. Dia rumit macam contoh, macam nak buat gigi dia, nak mulut dia, tanduk dia, payah lah. Macam tu yang kena buat KSP lah, yang tu paling lama sekali. Nak buat, nak balance semua, nak tanduk apa. Keterujaan nyata terpancar di wajah orang ramai yang menyaksikan wau itu diterbangkan di jambatan angkat baru-baru ini. Nampak terhibur lah tengok orang naik panjang pula Biasa naik biasa-biasa, uang biasa je lah. Ni uang panjang lah. Warna apa? Mari lah tengok Tu mari singgah je tengok warna apa. Rasa teruja dah tengok. Dengan orang yang nak handle pun ramai. Biasa tengok seorang satu wau je. Ni beramai-ramai kena pegang ni. Anak-anak dari jauh lagi teruja tengok ni. Lebih menarik, kumpulan itu bercadang untuk menjadikan wau berkenaan lebih panjang mencecah 100 meter jika ada permintaan atau jemputan pertunjukan. Masjid Besar Hagia Sophia di Istanbul akan mengadakan solat tarawih buat kali pertama selepas 88 tahun. Pihak pengurusan juga akan mengimarahkan masjid dengan penganjuran pelbagai acara bersempena Ramadan.
Hagia Sophia sebelum ini diubah suai menjadi muzium sejak 1934. Pada 2020, statusnya kembali sebagai masjid yang dibuka untuk tujuan ibadah. Bagaimanapun, masjid berkenaan tidak dapat digunakan kerana sekatan COVID-19 untuk mengelak risiko jangkitan. Hagia Sophia telah dimasukkan ke dalam senarai warisan dunia UNESCO dan juga destinasi utama pelancongan negara itu. Hotel angkasa lepas pertama di dunia dilaporkan bakal dibuka kepada pengunjung pada tahun 2027. Rancangan pembinaan hotel itu sudah bermula kira-kira 3 tahun lalu. Menurut Gateway Foundation, hotel yang berbentuk lingkaran besar dan berputar itu akan terapung di atas atmosfera bumi. Pada mulanya, projek itu dikenali sebagai Station Von Braun. Ia terdiri daripada 24 modul yang disambungkan dengan aci lift bagi membentuk roda berputar agar dapat menghasilkan graviti buatan ke arah bahagian tepi. Sejak itu, hotel futuristik itu dinamakan Voyager Station dan dibangunkan oleh syarikat pembinaan Orbital Assembly Corporation. Menurut syarikat pembinaan itu, pihaknya merancang untuk melancarkan hotel itu dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Difahamkan beberapa aktiviti rekreasi dan permainan unik akan turut dibangunkan. Pelakon Hyun Bin, 39 tahun dan Son Ye Jin, 40, melangsungkan perkahwinan hari ini dalam upacara tertutup di Grand Walker Hill, Seoul. Hari bahagia bintang utama drama Crash Landing on You itu cuma dihadiri ibu bapa mereka, saudara dan rakan terdekat. Rakan karib Hyun, Jang Dong-gun, dilaporkan turut memberi ucapan meraihkan pasangan itu. Bagaimanapun, butiran lain mengenai upacara dirahsiakan. Pasangan terbabit mengumumkan bakal mendirikan rumah tangga pada bulan lalu. Hyun Bin dan So Yin Jin membintangi filem The Negotiation pada 2018 sebelum kembali bergandingan dalam drama siri yang mencipta fenomena Crash Landing on You pada 2019. Di Asia Tenggara terdapat sebuah kawasan yang dahulunya dikenali sebagai Kepulauan Melayu. Negara-negara yang sekarang ini dikenali sebagai Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei serta beberapa negara lain. Ajaran Islam mula tersebar pada awal abad ke-10 dan Kesultanan Melayu mula berpengaruh pada abad ke-15 hingga ke-20. Apakah artifak yang berkaitan dengan dunia Melayu ini, adik-adik? Mari kita lihat hasil kerja tangan tekat. Tekat digolongkan dalam seni sulaman tekstil, iaitu proses menyulam benang emas ke atas kain baldu. Menariknya tekat ini, sulamannya berkilat dan timbul. Urat-urat benang emasnya diatur agar tidak ditenun ke dalam kain. Tidak, hanya disusun rapi dan diikat dengan benang biasa. Jadi, bahagian benang emas kekal di atas. Adik-adik dapat lihat contoh pada bekas tepak sirih ini. Tepak sirih merupakan peralatan adat dan dominan dalam majlis dan upacara masyarakat Melayu. Oleh itu, bekasnya sering dihiasi dengan hiasan yang mewah. Seperti yang adik-adik dapat lihat di sini, bekasnya dihiasi dengan seni sulaman tekad bermotifkan bunga kekwa. Kementerian Belia dan Sukan KBS sedang membangunkan garis panduan pengawal selian sukan elektronik e-sukan yang dijangka dilancarkan tahun ini. Ia bertujuan mewujudkan persekitaran selamat kepada penggiat sukan itu. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri T. Lian Ke, garis panduan berkenaan sedang dirangka. Ia menerusi kerjasama agensi dan kementerian berkaitan termasuk pemain dan pasukan profesional. Menerusi garis panduan berkenaan, KBS bermatlamat bagi melahirkan permainan sukan elektronik yang lebih bertanggungjawab dan lebih beretika. Mewujudkan program-program pengukuhan undang-undang dan tadbir urus yang baik bagi semua peringkat pengurusan maupun pertandingan. Beliau berkata demikian pada sesi soal jawab di Dewan Negara pagi tadi. Tambah Datuk Seri Lian Ke, Persatuan Sukan Elektronik Malaysia dengan kerjasama KBS sedang berusaha menaik taraf studio e-sukan di setiap negeri untuk dijadikan pusat penganjuran kejohanan sukan berkenaan yang bersifat studio dalam talian. Secara tidak langsung, studio ini mampu memberi pekerjaan kepada belia yang berminat dalam bidang e-sukan.
Wakil Zon Kangkung CAF, Mexico dan Amerika Syarikat, negara terbaru melayakkan diri ke pusingan akhir bola sepak Piala Dunia Qatar. Bermakna tinggal 3 lagi kekosongan bagi melengkapkan 32 pasukan yang akan bersaing. Acara undian pertandingan dijadual berlangsung di Doha esok 7 bulan sebelum sepak mula pada 21 November. Pertemuan menentang El Salvador di laman sendiri, Mexico hanya memerlukan keputusan seri untuk melayakkan diri. Namun mentaliti pemain Mexico nyata memburu kemenangan dan seawal minit ke-17, mereka di depan hasil jaringan Uriel Antuna. 3 minit sebelum rehat, Mexico dihadiahkan sepakan penalti selepas Antuna dikasari. Raul Jimenez tidak mempersiakan peluang meletakkan Mexico selesa mendahului 2-0. Keputusan kekal hingga tamat permainan dan Mexico ceria meraihkan penampilan kali ke-17 pada Piala Dunia. Sementara itu, Costa Rica yang beraksi di tempat sendiri mencipta kejutan menundukkan Amerika Syarikat juga menerusi jaringan 2-0. Tanpa jaringan, tamat separuh masa, penguasaan mula disajikan Costa Rica sebaik babak kedua bersambung. Minit ke-51, tuan rumah memecah kebuntuan sepakan penjuru Brandon Aguilera ditanduk masuk Juan Pablo Vargas untuk Costa Rica mendahului 1-0. 8 minit berselang, berpunca dari sepakan percuma, keadaan kucar-kacir di hadapan pintu gol Amerika Syarikat membuka ruang buat Anthony Contreras menggandakan jaringan Costa Rica. Meskipun tewas 0-2, Amerika Syarikat tetap mara ke Qatar berdasarkan kelebihan jaringan. Costa Rica pula perlu bermain perlawanan play-off menentang wakil Oceania, New Zealand pada 13 dan 14 Jun nanti. Sementara itu di Doha semalam, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA melancarkan bola rasmi Piala Dunia Qatar 2022. Dinamakan Al-Rihla yang bererti perjalanan yang menyambung legasi bola Piala Dunia yang terdahulu, antaranya Tango, Tricolour, Viva Nova dan yang terakhir Telstar 18 yang digunakan pada edisi 2018 di Rusia. Bola ini memiliki corak yang membantu kelancaran permainan selain mampu bergerak lebih laju di udara. Piala Dunia Qatar 2022 dijadual berlangsung pada 21 November sehingga 18 Disember dan majlis pengundian pertandingan akan diadakan di Doha esok. Mengakhiri buletin didik malam ini, kegigihan sekumpulan pemuda OKU di Surabaya, Indonesia bermain bola sepak wajar dijadikan inspirasi. Saya Syafrizan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Didik TV KPM